Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا حول. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله la haula wala quwwata illa billah. Wa ba'd. Kata musannif rahimahullah ta'ala, dan jika engkau kata Nabi Adam buat yang ditegah itu sebelum jadi Nabi dan Rasul, maka kita jawabnya, engkau cakap menjadi bengong, kerana belum ada Nabi dan Rasul itu tiada ada suruh dan tegah. Maka macam mana dikatakan buat yang ditegahnya? Bahkan sebelum ditegah sekalipun, Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul itu tiada buat perkara yang akan ditegahnya. Dan ijma' ulama' wajib bagi Nabi-Nabi dan Rasul itu amanah, yakni terpelihara daripada buat barang yang Tuhan tegahnya. Maka barang siapa i'tiqad atau berkata mana-mana Rasul khianat buat yang Tuhan tegahnya, nescaya jadi kafir ia. Na'udzubillahi min zalika. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf i'tiqad, wajib bagi segala Rasul dua itu tabligh ma umiru bitablighihi. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia dia, belah ihsan daripada dia semata dijadikan kita dan seluruh alam semesta, tambah pula dijadikan kita dalam keadaan nikmat yang sangat mulia, menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dapat kita sejak lahir lagi Islam. Allah Ta'ala mudahkan pula untuk taat, jauhkan kita daripada maksiat, dan kalau ada terlibat pun dijadikan kita nak bertaubat. Alhamdulillah, syukur diberi kita kesungguhan minat untuk terus nak belajar, memahami pelajaran-pelajaran agama agar benar-benar sahih agama kita, lurus agama kita, betul agama kita, benar syahadah kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, syukur diberi kita kesihatan, kelapangan masa, keupayaan, kesungguhan boleh berada dalam majlis yang mulia. InsyaAllah kita nak manfaatkan pertemuan malam ini meneruskan bacaan daripada kitab Baku Iman. Kita masih dalam bab Rasul. Dasarnya Rasul mesti manusia mulia. Dia pilihan Allah, pencipta alam semesta. Takkan ada apa-apa Nabi Rasul yang Allah Ta'ala silap hantar kepada kita. Semestinya ada sifat yang menjaga credibility Rasul, yang menyebabkan tak ada siapa yang akan boleh cari salah silap Rasul untuk jadi alasan menolak dakwah yang diberi. Kerana kalau Nabi Rasul ni ada sifat tercela, rosak.
bahkan dengan hujah akliyah, hujah mantiqi yang telah kita belajar lepas, akal tak boleh menerima sama sekali, apatah lagi ada pencanggahan dalil-dalil nakli yang menyatakan Nabi Rasul ni ada khianat dengan ilahi. Subhanallah. Kalau ada pun nas yang nampak macam tu, dia hanya pada rupa, tapi bukan hakikatnya. Bahkan atas istilah yang tu dipanggil ayat mutasyabihat, kerana telah ijma' ulama' tu di senarai nanti. Jadi kita belajar ni pati rumusan daripada seluruh perkara yang berkaitan dengan bab Rasul utusan. Jangan kita buat sebarang kesilapan. Amin ya rabbal alamin. Jadi atas khas kita yang antara dah bicara, khas yang memang disebut dalam kitab ni, khasnya kisah Nabi Adam, yang ramai orang tergelincir dalam bab kisah Nabi Adam ni, sedangkan dia teras, dia asas nak faham. Kalau kisah Nabi Adam pun kantoi buah bahasa gitu, macam mana nak faham Nabi Rasul lain? Bahkan kisah Nabi Adam ni antara kisah yang sangat popular dan masyhur. Boleh kata ramai, rata-rata orang tahu kisah Nabi Adam yang asal daripada syurga, diturunkan daripada syurga ke dunia, tapi cara faham tu, jalan faham tu, jalan cerita dia tu, dan kenapa ia diturunkan, lepas tu bahasa apa yang nak dinisbahkan kepada Nabi Adam tu, dan sebenarnya di situ sifat tercela ke sifat mulia ke, dan kalau kata tercela pun adakah sampai bab dosa, ataupun tercela tu pasal dia duduk satu martabat yang sangat istimewa, yang pada kita yang tu mulia, tapi pada dia masih itu adalah kecelaan. Yang ada kita sebut yang tu diistilahkan oleh para ulama kita dengan kata hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Hati-hati, elok orang tak biasa dengar, tak biasa ngaji bagi faham. Sebab akidah ni dia punya parah dia besar. Kesilapan bab akidah ni dia macam bom jangka, silap je. Boleh pergi bahasa bom jangka tak? Dia macam kita pasang wayar bom letupan, silap wayar je, boom, mati pula dalam keadaan macam tu. Naiknya. Tapi kalau meletup, cedera, boleh tobat lagi, boleh pergi masa hidup lagi. Tersilap, boleh baiki diri lagi, betulkan kesilapan, tak apa lagi. Jangan mati dalam keadaan akidah yang salah tu. Tu tak ada ampun tu. Mati dalam keadaan cedera akidah tak ada ampun. Fayamus wa huwa kafir wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ajak mulut dia sebut ni. Orang yang mati dalam keadaan dia kafir, jadi murtad, jadi perkara-perkara yang menyebabkan terbatal iman dengan Allah, dengan Rasul, dengan malaikat, dengan hari kiamat, dengan qadar, dengan kitab, kekal abadi dalam neraka. Innallaha wa yaghfiru ma duna dzalika. Innallaha innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah Taala tak akan ampun dosa siapa-siapa yang syirik dengan dia. Dengan sambung ayat lain, Allah Taala tak ampun dosa syirik ni bila yang dia syirikkan Allah Taala, kufur dengan Allah Taala, mati dalam keadaan syirik dan kufur tu tak ampun. Adapun dosa lain daripada kufur dan syirik, kalau mati, wa yaghfiru ma duna zalik. Dan kalau syirik, kufur dan taubat, mati dalam keadaan sedar apa yang salah, rujuk balik sebelum mati, rujuk balik daripada syirik, daripada kufur. Atas kita bicara ni kufur ba'akidah, kufur akidah ba'ketuhanan. Kita bicara ni ba'kerasulan, mengitikadkan Nabi dan Rasul ada buat kemaksiatan, ada buat dosa dengan Tuhan, mati keadaan macam tu, tak ada ampun apabila bila. Na'udzubillah. Satu wajib betul kan, ada cerita muskil, apa cerita apa version macam mana salah, wajib betul. Ini betul. Kalau nak tengok Quran, kalau ahli dia kalau tanya saya jawab. Kalau kata bukan ahli, dengarlah saya khabar tu telan aja.
Lagi kalau tanya ayat Quran lebih-lebih saya sebut lagi dah tak erti. Pasal dia dalil nakli banyak disiplin-disiplin yang perlu dipelajari. Tanya mubtada khabar, cerita na'at man'ut, na'at hakiki, na'at sababi pun tak erti. Habis-habis tanya isi pun tak kenal. Macam mana nak bahas dalil nakli? Macam mana nak bertanya persoalan ayat Quran macam ni? Macam mana nak bahas? Baik-baik dengar je cerita. Satu orang awam bahaya kalau bagi mereka galakan untuk gaji baca Quran nampak bagus, tapi kalau bagi mereka galakan, bagi motivasi untuk baca sendiri, buat kajian sendiri, nanti Ustaz tambah pula ambil tafsir sendiri, banyakkan membaca buku, nanti Ustaz kaedah kita bukan banyak membaca buku, kaedah kita banyak mengaji. Dan mesti perhati dengan siapa ilmu tu dipelajari, kena kenal guru mana kita ambil. Belajar dengan Syiah, belajar dengan Wahabi, belajar dengan orang liberal, belajar dengan kapitalisme, belajar dengan Israel boh gitu, belajar dengan ISIS, belajar dengan sistem Islam, belajar dengan orang liberal, belajar dengan pluralisme, apa kita, belajar dengan kebangsaan, pahaman kita, pahaman kebangsaan. Memang takkan bertukar punya akidah sampai ke akhir zaman. Siapa? Kau guru dengan siapa? Tak ada pernah siapa nak didik betul dengan kau di atas jalan yang betul. Tambah pula tak pernah pergi belajar pun. Duk memada dengan mengucap kalimah syahadah dengan Islam baka dan keturunan, tak pernah menghadap guru yang sepatutnya kena menghadap. Macam mana nak betul akidah? Siapa nak ajar kita akidah? Baik. Jadi di atas isu Nabi Adam ni pasal macam-macam cerita antara version yang lepas yang kita dah bicara. Ada orang kata Nabi Adam ni buat dosa tu sebelum jadi Nabi Rasul. Yang tu kan dia sebut itu. Lupa. Yang lepas antara yang kita bicara, ada orang kata Nabi Adam buat dosa tu dengan lupa. Lupa ke Nabi Adam larangan Allah Ta'ala? Kita pun tak lupa pun arak haram pun. Orang minum arak pun rasanya dia sedar arak tu haram pun. Takkan kita pun sedar arak tu haram, larangan Allah Ta'ala. Takkan Nabi Adam, Nabi boleh lupa ni pokok larangan. Isunya lah kan. Ada kita dah bicara. Jadi yang seterusnya dia yang sebut ni, ada case version Nabi Adam ni, cerita dia macam ni. Jika engkau kata engkau tu seseorang lah atas kita sebut ni, maksudnya ada cerita Nabi Adam ni, kata Nabi Adam buat dosa, bahasa dia buat dosa, tapi untuk nak murnikan cerita tu, Nabi Adam buat dosa ni bila? Yang lepas Nabi Adam buat dosa lupa. Yang ni Nabi Adam buat dosa sebelum jadi Nabi Rasul. Macam okey tak? Sekali tengok macam mana? Nak sabar juga ya. Boleh tahan juga. Tak jadi Nabi Rasul lagi, kita adalah dosa. Macam tu lah. Tengok dia jawab. Sedap bahasa dia bagi kat kita kan. Kalau kita faham macam ni. Jika ada orang kata, tu dia guna bahasa engkau tu, Nabi Adam buat yang ditegak itu sebelum jadi Nabi dan Rasul. Mula-mula jawab macam ni dulu. Engkau cakap menjadi bengong. Maksudnya cakap macam ni, bengong. Bagi sedap sikit lagi, bengong. Macam mana? Bengong. Bagi pendengar sikit, bengong. Sajalah yang tu saja buat lawak bodoh sikit nak menunjukkan salah, tak betul. Pasal zaman lah ni banyak orang duk mengajar akidah ni, mengajar akidah, mengajar fiqh, mengajar tasawuf. Saya lebih cenderung kepada pendapat. Saya cenderung kepada pendapat. Saya cenderung. Kau siapa nak cenderung?
Kaedah kita mesti tengok ulama pula tu, mesti ulama yang betul-betul ulama di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama muktabar. Tak boleh daripada yang ulama lawan ulama apa? Ular dalam semak. Mana mahu ya. Apa-apa sikit saya cenderung kepada pendapat, saya cenderung pada saya lebih cenderung, saya lebih suka kerana ni lebih mendekati sunnah. Tak kucing. Atau saya pernah tak kucing tu. Jadi ada orang kata Nabi Adam ni buat dosa ni sebelum dia jadi Nabi Rasul. Jawab ni bengong. Pasal apa? Kerana belum ada Nabi dan Rasul itu tiada ada suruh dan tegah. Cukup. Sebelum ada Nabi Rasul, sebelum jadi Nabi Rasul, mana ada istilah suruhan dan larangan? Tak ada syariat. Kat orang yang tak ada Nabi Rasul pun tak ada syariat. Nabi pun dan Rasul tak ada wahyu lagi datang kat dia, dekat dia khas, tak ada syariat khas kat dia. Jadi tak adalah istilah buat dosa. Yang ni dia bahasakan dosa. Nabi Adam buat dosa, tapi buat dosa sebelum jadi Nabi Rasul. Tak dosa lah bodoh. Kan sekenar boleh maaf lah saya kata. Tak balik lagi, balik pun buat dosa, apa nama dosa dia tak? Kecil-kecil pergi mencuri, berdosa tak? Dosa. Kenapa tak dosa pula kan mencuri berdosa? Oh, yang tu buat dosa sebelum balik. Sebelum balik tak berdosa lah, bengong. Mak, kan senang kita macam tu pun kita faham. Ada orang bagi alasan bengong macam tu, yang dia kata hang cakap macam tu bengong. Tak reti-reti, tak faham-faham. Ulang ngaji tidur. Sudah tu. Orang ngajar tak mau dengar. Dengar berita, tengok bola. Duduk lepak bawah lampu, duk main gitar. Jeng. Tengok berita perdana konon. Bengong tak sudah sampai kiamat. Oh tak boleh, itu semua epik dah tu kan. Astagfirullah. Dengar lagu, dengar muzik. Orang ngajar agama tak mau dengar. Duk beletik pula, ustaz ni kena kata orang. Ustaz ni kena salah orang dia. Salah orang tu lah yang nak dibetul kan, nak dikata kan. Cerita salah lembu buat apa? Kalau salah lembu pun salah siapa? Salah tuan lembu. Kata bodoh lembu ni. Bukan bodoh lembu, bodoh tuan lembu tau. Dah tahu lembu ni tak berakai, duk lepas itu habis rembat habis semua tanaman orang. Bodoh lembu ni. Takir lagi betul. Mau takir lembu memang bodoh. Tapi jangan pergi takir tuan dia. Nak minta ganti rugi kat tuan dia. Tuan dia berakai. Awak pun tak ada akal. Mu lepas lembu tanaman kami rosak, lagi kami takir kaki lembu ni, kaki dia kudung, orang betul. Kan? Buah fikir tu. Sikitlah, itu kena ajar lagi, nak cerita bagi cerdik sikit tindakan tu. Ini bahasa disebut begitulah. Sebelum jadi Nabi Rasul, mana ada dosa, pasal tak ada takrif lagi. Belum ada syariat yang Allah Ta'ala fardukan ke atas Rasul tu, apatah lagi kepada umat tu yang ada istilah kita belajar ahlu fatrah. Pasal apa? Pasal orang yang belum sampai dakwah Islam, seruan Islam. Yang ni Nabi Rasul. Baik. Tu dia kata cakap macam ni bengong. Kerana belum ada Nabi Rasul tu tiada ada suruh dan tegah. Jadi macam mana boleh dikatakan buat yang ditegah? Tak ada lagi tegahan dan suruhan. Satu. Bahkan, okey. Ada bab akidah ni dia sebut dah. Istilah bahkan ni kalau kita belajar bahasa Arab, dia bal, di idrab. Idrab ni idrab intiqali nama. Ada idrab ibtali. Tu ngaji lama sikit lah apa benda kan. Bal. Orang Melayu kita jarang guna bal ni. Ada tempat kita pakai kan. Tak ada saya panjang nanti bahasa itu. Jadi Nabi Rasul ni kalau kata dia buat dosa sebelum jadi Nabi Rasul, tak jadi Nabi Rasul lagi, mana ada dosa pasal tak ada syariat lagi yang ditaklif atas dia. Bahkan sebelum ditegah sekalipun. Ni akidah dia.
Kita dah diajar dengan akidah yang murni. Awal-awal lagi disebut apa yang sepatutnya kita kena i'tiqad pada Nabi Rasul ni. Sangat mulia mereka ni. Bahkan orang tak jadi Nabi Rasul pun umumnya mereka ni ada di kalangan mereka yang ahli fatrah. Mereka ni ahli fatrah, tak ada langsung perasaan nak sembah bahala, nak sembah tokong, nak mencuri, nak zina, nak minum arak. Siapa? Memang perbuatan-perbuatan ni, kalau manusia yang ada fitrah kemanusiaan takkan membuat benda-benda yang penuh kecelaan ni lah. Ada bunuh orang, bunuh kucing saja-saja pun salah weh. Yang kata bunuh sepak kucing pun salah weh. Apatah lagi pergi bunuh orang. Jadi kalau orang yang biasa pun ada hanif macam tu, tambah Nabi, bakal Nabi dan Rasul walaupun belum jadi Nabi Rasul, tentulah lebih Allah Ta'ala pelihara. Dan Allah takkan silap punya untuk pilih siapa di kalangan kaum umat manusia ni yang siapa nak jadi Nabi dia, Rasul dia. Kalau ada yang dia tersilap, maksudnya dia jahil. Kan ada hujah-hujah mantiki, dia ajarlah kita berbicara dalam bab macam tu. Baik. Itu yang dia kata, bahkan sebelum ditegah sekalipun Nabi dan Rasul itu tiada buat perkara yang akan ditegahnya. Allah Ta'ala ni nisbah dia hantar Nabi Rasul ni supaya jangan ada umat kaum Nabi, sesuatu Nabi Rasul diutus tu yang akan boleh menjadikan ini alasan untuk tak beriman pada Nabi dan Rasul. Walaupun benda tu akan berlaku, akan datang larangan, tegahan tu, awal-awal lagi Allah Ta'ala dah tutup pintu apa-apa kebolehan untuk mereka akan membuat kesalahan itu. Dia faham tak cakap? Boleh? Katalah misalnya minum arak. Awal Islam tak minum arak. Arak tak haram ni. Katalah Nabi Rasul ni sebelum arak ni diharamkan, mereka minum arak. Lepas tu dia dapat wahyu apa-apa, antara isi wahyu tu selepas beberapa ketika diharamkan arak. Tapi dia dulu bekas ex peminum arak. Ex peminum arak, faham? Bekas peminum arak. Dapat wahyu. Lepas tu kata, kau janganlah minum arak. Arak ni haram. Agak-agak berjaya tak nanti suruhan tu? Larangan tu, suruhan, sorry. Agak berjaya. Kau ni kata apa? Elek tu arak kena. Mu minum arak supaya kami lebih pada kami lagi. Aku pun tak minum tergamu lah. Bunyi ulu ke? Betul? Faham tu? Tak faham tu apa? Tentu Allah Ta'ala ni dia akan tutup segala jalan-jalan. Tu kalau nisbah Allah Ta'ala muliakan, kemuliaan Allah Ta'ala bagi daripada Nabi Rasul dia, dia tutup segala jalan untuk orang boleh ada apa walaupun sekecil-kecil hujah untuk menolak apa dakwah yang dia boleh bawa oleh Nabi Rasul. Takkan ada Nabi Rasul ni ada rekod buruk yang akan merosakkan reputasi dia sebagai Nabi dan Rasul. Bahasa tu moden lah sikit. Boleh faham? Takkan ada apa-apa rekod buruk pada Nabi Rasul yang akan merosakkan reputasi sebagai Rasul. Boleh faham saya cakap? Kalau saya buka penagih dadah, tapi sekarang saya ni ustaz buka pondok, macam agak-agak berjaya tak saya nak murnikan orang kampung, masyarakat? Agak berjaya? Alah, bekam apik tu. Alamak, aku tak kenal dia. Alah budak tu jadi tok guru lah ni macam ada dia lah gini apa? Mapi betul tak juga? Ada orang akan boleh hujah. Memang ada orang kata yang sudah tu sudahlah. Memang orang akan banyak nasihat yang tu dia. Tapi ada tak jalan untuk memperolokkan dia? Ada tak? Nabi Rasul macam mana? Tak, Allah Ta'ala takkan silap hantarnya orang macam tu untuk jadi Nabi Rasul dia. Pendakwah ramai. Dan memang kaedah kita pun jangan tengok rekod buruk orang. Memang orang yang kata orang kita pun buruk dulu. Tapi Rasul macam mana? Subhanallah. Allah Ta'ala dia a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Surah mana? Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah sayusibuhum. An'am. Betul sambung. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah sayusibul ladzi ajramu sawaran indahum
sawarun indallah, bahaya tu. Wa azabun alim itu. Saya lajak-lajak mulut tak hafal pun. Kalau saya hafal tu saya challenge tu. Geram. Saya punya angan memang ada cita-cita nak hafal Quran, tapi kesempatan tu tak ada. Apa cerita ni? Jadi takkan Allah Ta'ala hantar Nabi Rasul yang ada rekod buruk? Takkan. Satu, atas akidah kita, sekalipun Nabi dan Rasul itu benda tu akan ditegahnya, benda tu dia akan tegah dalam syariat ni nanti. Sebelum tu tidak akan ada apa-apa rekod yang dia bekas buat benda-benda yang tak elok tu. Tidak akan ada. Tidak ada. Satu cerita Nabi dan Nabi Rasul ada rekod buruk, sembah berhala, sembah bulan, sembah bintang, sembah matahari. Nabi Rasul ni pernah buat dosa, pernah jatuh cinta pada bini orang. Oi, nanti saja pergi bercerai antara anak angkat dia supaya dia boleh ambil janda anak angkat dia. Tampah dia. Takkan ada pada Nabi Rasul peribadi dan tingkah laku yang mencemar kan martabat dan ketinggian mereka sebagai Nabi dan Rasul. Ya kan? Kalau ada cerita-cerita yang tu, berhati-hati sikit. Kebanyakannya satu, cerita tu salah, dan dia ada cerita-cerita yang telah dimanipulasi oleh orang Yahudi Nasrani, ataupun cerita-cerita yang sengaja di-highlightkan oleh orang orientalis. Sebenarnya cerita tu bagus, tapi saja dipandang dan dimomok kan oleh mereka. Momok faham? Momok tahu? Buruk-buruk kan, saja diburuk-burukkan oleh mereka. Istilahnya apa? Diprovokasi kan. Provokasi faham? Provok tak faham? Tak apa yang kau ni? Makan kuat. Sorry. Tidur banyak, ngaji malas, otak lembab. Padahal lidah pun. Boleh faham saya cakap apa? Tu saja cerita memburuk-buruk kau kan. Alah, pondok ni apa? Mundur, tak ada pembangunan. Lampu pun tak ada. Dia tu tak tahu, tengok spotlight 9 biji. Suluh mata lagi, buta pun tak tahu. Punya terang. Contohlah saya nak katakan. Jadi ada orang ni provokasi tu. Pondok ni sistem tak teratur. Mari duduk tengok teratur tak teratur. Contohlah kan. Contoh. Nanti ada orang memang tak suka itu. Air mandi, air telaga gatal. Tampar lagi. Water cooler pun ada. Peri pula tu, yuran tak kena bayar. Yang dia daftar pun 50,000 lah, 60,000. Tak ada kalau tu sama masuk universiti lah, tambah ambil perubatan, daftar aja 500,000. Kita peri. Apa nak sebut? Peri lah, tak ada kualiti. Mari try tengok lawan Nahum Sorok kami. Saja saya usik-usik gitu. Ada orang nak cerita provokasi tu. Jaga. Ada orientalis yang disebutkan Nabi Rasul, disebut syariat-syariat yang Allah Ta'ala hantarkan Nabi Rasul, khasnya Nabi kita Muhammad SAW ni, tujuan dia nak provok, nak buruk-burukkan Islam. Islam ni jahat. Pasal apa? Duk kira bunuh orang aja. Islam ni zalim. Pasal apa? Tengok binatang pun disembelih je. Ayam, lembu, kambing, semua sembelih. Zalim. Yang dikepak tekuk tu tak zalim. Ni macam-macam ayat dia nak menunjukkan jahat. Padahal jahat ke sembelih ayam? Sembelih ayam jahat. Satu ada bahar dia, ada cerita dia. Macam mana pun ada orang yang ayat-ayat macam tu dijadikan sebagai ayat untuk provokasi. Tengok Islam, sampai kahwin orang lelaki boleh kahwin 4. Apa gila betina ke apa ni? Untuk saja-saja diburuk-burukkan tu. Padahal boleh pandang dalam cerita yang murni. Boleh. Orang perempuan ramai, orang jantan sikit. Duk biar membujang je. Bagilah kahwin 4. Pasal apa? Ada orang ambil tanggungjawab dengan wanita tersebut. Kalau seorang dia nak musafir susah, sakit, nak kena cari kerja lagi. Macam aja tapi kalau ada orang ambil take care dia, bagus tak? Sikitlah huraian dalam bentuk macam tu kan. Boleh dimurnikan? Boleh. Tapi ada orang apa syariat yang dalam Islam diprovokasikan, dimomok-momok kan. Bila mati misalnya apa orang Islam ni, orang lelaki dapat 2 kali ganda orang perempuan. Kalau harta ada 30,000, mati ada anak lelaki seorang, anak perempuan seorang. Anak lelaki 20,000, anak perempuan 10,000. Ni zalim.
Orang lelaki boleh bekerja takkan 20,000. Orang perempuan tak kerja 10,000. Ini tak adil. Islam adil ke Islam macam ni? Nampak? Faham saya cakap apa? Ada orang dia tak faham ni, dia akan cerita hukum Islam ni semua tak elok. Kan? Betul tak dalam bab Nabi Rasul orang tak faham Nabi Rasul? Padahal sangat mulia. Kaedah dah ada. Bila ada apa-apa cerita yang istilahnya memomokkan, memprovokasikan, mencacat celakan Nabi dan Rasul, berhati-hati. Khasnya kita bicara apa? Bab dosa, bab maksiat. No. Nabi Rasul tak ada sama sekali. Subhanallah. Jangan dia buat silap. Cuma kadang-kadang Nabi Adam memang, Nabi Rasul mesti maksum, tapi Nabi Adam keluar pada syurga pasal dosa. Tu kena bunyi macam Pakcik Dolah bunyi. Pakcik Dolah tak sampai lagi ni. Kena bunyi gitu sikit. Pakcik Dolah dia kalau ada belik-belik tu dia bunyi tu. Dia betul. Ni pun bengok. Ada pula dia buat dosa sebelum jadi Nabi Rasul. Mana ada syariat? Okey. Tu dia kata bahkan sebelum ditegah sekalipun memang tidak akan ada apa-apa Nabi Rasul ni membuat perkara-perkara yang Allah Ta'ala tegah. Satu, kalau boleh orang yang nak berdakwah ni cari orang yang semua rekod-rekod baik. Setengah saya sebut, bukan tak boleh tau. Cari orang yang ada rekod baik untuk highlightkan dia supaya dia tak jadi masalah untuk masyarakat menerima dia. Orang yang dulu tak baik sekarang jadi baik, dia bukan tak boleh untuk jadi pemimpin, tapi orang akan cakap belakang. Betul ke saya cakap? Betul ke saya cakap? Bila ada rekod buruk, tu kluster mahkamah tu. Itu kluster luar tapi. Walaupun sekarang dah bertobat. Dulu tu penyanyi kelab malam, perempuan keberet. Walaupun sekarang dah jadi sangat baik. Boleh, faham saya cakap? Satu, kena jaga kita punya kepribadian tu. Malu dengan manusia pun mula-mula jadilah. Walaupun tak malu lagi dengan Allah Ta'ala, walaupun tak hadir hati dan kebesaran dan kehebatan Allah Ta'ala, dia malu lah. Satu duduk pondok, saya ngaji tutup guru pesan itu. Kalau tak boleh jaga kehormatan diri pun, jagalah kehormatan pondok. Ni ayat Tok Guru. Jangan burukkan pondok. Kau nak burukkan diri kau, jangan nama pondok buruk dengan sebab kau. Satu, nak buat jahat, jangan bagi orang kenal kau orang pondok. Kalau nak buat jahat, jangan bagi kenal kau orang pondok. Kau nak buat apa benda lah, jangan ada ciri-ciri orang pondok. Jangan pakai kopiah, jangan pakai serban. Jangan pakai sependa. Kau buat jahat, isap rokok pun jangan ada ciri orang pondok. Jangan pakai serban, kau buat jahat. Ni popok serban jahat ni, Taliban. Kacau. Masuk supermarket pakai serban, curi barang. Masuk market. Kamera, CCTV semua ada. Sampai Cina orang kata apa? Haji ini haji kecil banyak jahat. Wah sudah potong screenshot ini ada video pendek wah sudah simpan. Ini haji masuk supermarket masuknya jaga mesti ada barang hilangnya. Wah tahu ini haji kecil ini macam kecil ni semua jahat kau. Jangan buat pasal. Nak mencuri kau hilang ada titik kau sebagai orang pondok. Biar orang kata kau mak ganja mak pit orang kampung, orang pondoknya. Biar orang kata orang pondok ni, orang pakai serban ni, haji semua haji semua bagus. Tak ada biasa tengok haji buat jahat. Haji sebut haji kita orang semua respect sebut tuan guru semua orang suka. Macam tu. Biar dia kita bina peribadinya tu. Jangan orang kata ini pakai serban banyak celaka ni orang pakai serban macam orang tokong, tapi curi duit tokong menyesui jangan macam tu. Boleh faham saya bunyi Cina kan? Saya ngaji dulu saya ingat ke saya je ada macam tu. Punya Tok Guru ada, tapi Tok Guru tak cakap saya Cina Ada geng-geng mondok dulu malam-malam pakai kepiah. Itu masalahnya, pakai kepiah.
Kalau pergi Pekan Keruh, zaman saya mula ngaji tu tahun 90. Tahun 90 ni Pekan Keruh ni Pekan Lenggong pun maju kan tak. Macam Pekan Cowboy macam tu lah. Ada kedai sederet. Kedai Melayu ada sebuah. Lain semua kedai Cina. Tak pun duk pakai t-shirt tapi bagus pakai kepiah tu. Apa? Pergi curi ayam Cina. Pergi curi ayam Cina. Dia kata boleh. Pasal si kapi ni kapi harbi. Kalau kita curi tu hukum ghanimah. Oh, ada orang keluar fatwa macam tu. Harta yang haram tu untuk guru mana dia dapat, tak tahu. Dia kata ambil harta orang kafir dan ghanimah. Wa ma aujaftun min khailin wala rikabin. Ni semua adalah harta ghanimah. Ambil halal makan. Dia pergi curi ayam tidak balik pak kenduri malah. Bakar ayam. Itu ada orang nampak pakai kepiah macam mana? Wah, ini ahli jahat. Oh, curi ayam. Dia buat pasal kena dengan tu. Apa saya nak sebut ni? Nabi, kalau orang pondok ada rekod buruk macam tu, kalau Nabi Rasul macam mana? Gagal punya dakwah. Dengar, Nabi Rasul tak ada rekod buruk pun, masih ada tak yang tak terima? Kalau Rasul ada sifat buruk tu, agak-agak masyarakat terima lah. Jadi alasan untuk tak diterimanya dakwah Nabi Rasul. Sedangkan semua Nabi Rasul macam mana? Semua mulia-mulia, semua akhlak mulia. Allah memuji tu yang kata makhluk puji. Allah memuji makhluk, memang ada yang tak suka. Baik. Itu kalau kita tengok hujah akliyah, kenapa munasabahnya Allah Ta'ala jadikan itu atas kata hikmah pensyariatan dan peliharaan maksumnya Nabi Rasul ni, supaya jangan ada apa-apa hujah dan alasan untuk satu kaum, satu umat yang dihantar Nabi Rasul itu untuk ada pada mereka sebarang alasan untuk menolak dakwah yang disampaikan. Baik. Dan jadi memang Nabi Rasul ni tak akan buat perkara yang ditegah sama sekali. Dan satu lagi, bukan saja bab tu, adalah ijma' ulama'. Kaedah ijma' ulama' ni tak dipanggil ijma', melainkan mesti dia adalah kesepakatan ulama' atau orang-orang yang pakar dalam ilmu di atas sesuatu ketetapan dan satu hukum. Itu ulama'. Dan tak dikatakan ulama', dia mesti ulama' mujtahidin. Khasnya generasi awalin di kalangan para salihin, itulah para sahabat salatullah alaihim ajma'in. Telah sepakat, telah ijma' ulama', bahasa yang dipakai ijma'. Telah ijma' ulama' wajib bagi nabi-nabi dan rasul itu amanah. Bahasa Arab dia lain ismah. Apa makna dia? Terpelihara daripada buat barang yang Tuhan tegah. Bahasa yang kita sudah pakai, Nabi Rasul ni wajib amanah. Bahasa lain dia maksum. Baik, di atas kaedah ada ijma'. Ijma' ni apa? Ijma' ni salah satu daripada tempat yang akan jadi sumber rujukan hukum dalam Islam. Kita dalam kaedah ulama' ahli sunnah wal jamaah ni ada 4 rujukan utama untuk dilihat hukum hakam yang disepakati tanpa ada khilaf. Dia adalah tempat untuk kita rujuk untuk dilihat ketetapan hukum hakam Islam. Umum bahasa yang disebut Quran, hadis, ijma', qiyas. Yang dia sebut Nabi Rasul ni yang telah kita bahas ada qiyas. Qiyas itulah yang istilah saya sebut dalil akli, dalil mantiki. Boleh? Dalil mantiki, ilmu mantik. Ilmu mantik apa? Ilmu macam mana kaedah penaklukan akal untuk mengeluarkan satu natijah yang padu dan jitu. Itu dipanggil ilmu mantik tu. Ilmu mantik menggunakan kaedah-kaedah penaklukan akal, sekurang-kurangnya 2 rangkai kata disusun dengan kaedah tertentu untuk mengeluarkan natijah yang padu. Itu dipanggil kias. Tu kias tu kaedah akli tu. Jadi
Quran, hadis, ijma', qiyas. Ni bukan saja qiyas kita dah lepas, pasal dia adalah kaedah-kaedah mantiqi, lagi ijma'. Dan dalam masa yang sama, dalil pun dia sebut dalil Quran. Dan saya dah tunjuk kaedah-kaedah pendalilan dia. Na'at, man'un, sifat, mausuf, ada dilalah, madah, hay'ah. Cuma istilah linguistik tu boleh dipaham ataupun tidak. Satu hal, tak biasa dengar. Mudah-mudahan terbiasa dengar. Allah bisa tegal biasa. Itu pepatah Melayu sikit. Dah biasa dengar, esok macam mana? Kami dah biasa dengar, kami dah faham istilah ni apa dia. Dan kalau tak faham, tanya. Kalau agak tak munasabah saya ajar orang awam apa semua duk dengar ni, nanti saya kata, nanti lepas ajar saya cerita. Yang tu kena panjang sikit. Orang awam pun tahu tak, dia tak boleh faham. Kalau nak faham, saya kena ambil masa panjang sikit. Nanti lepas ajar saya cerita. Mari, dengar. Jadi sebut ijma' Quran, hadis, ijma' qiyas. Jaga dengan Wahabi. Pasal apa? Wahabi dia selalu sebut Quran hadis. Dia ijma' ni macam tak orang peduli. Itu juga qiyas. Masa yang sama dia pakai kepala otak. Pada pandangan saya, padahal dia bukan ahli qiyas. Saya lebih cenderung, kepala otakmu siapa? Bahasa kepala otak ni. Mu siapa nak ikut pandangan saya. Pada saya, mu siapa? Mu kau ulama. Kalau ulama ni kalangan geng koma je, bunyi perak dah. Tadi mu. Hanya kalangan mereka je mengiktiraf dia sebagai ilmuwan. Di sisi orang-orang yang atas nama mengikut kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah ni tak terpakai skopang sama dia ni. Satu kita kena kenal siapa dia memang betul-betul tokoh yang dalam Islam tu. Yang itu pun kita ada sebut, sampai ada orang sampai buta, sampai li lam tai boleh jadi tokoh malah hijrah. Untuk buta sampai tu dengar saya sebut. Ayat saya mungkin kasar sikit dah. Saya punya ayat ni ayat melawan arus perdana. Betul saya cakap banyak melawan arus perdana kan, vaksin lah apa lah. Dia orang kata Nabi Adam berdosa dah. Kita kan kumpul lawan arus. Memang salah. Orang nak dengar tak dengar kau punya pasal. Hak mesti dicerita. Kau tak nak pakai sudah. Dengar elok. Cuma kau buka telinga dengar tak kita duk khabar apa ni. Kau faham tak apa yang disebut ni. Baik, jadi telah ijma' ulama wajib Nabi dan Rasul itu amanah. Jadi di atas kaedah ijma'. Kenapa nak sebut ijma' ni? Ijma', siapa-siapa engkar ijma' kafir, murtad, tanpa khilaf. Cuma atas ijma' tu kena belajar dan mengaji lah banyak. Kena lalu banyak kitab, tengok tempuh mana perkara yang dia panggil ijma', tak panggil ijma'. Kita duk belajar ni ya, bab ketuhanan lepas khasnya 13 kita belajar tu, wujud kidam baqwa mukhalafah lil hawa nisqiyam min nafsi wa danah qudrat iradah ilmu ayat sama pasal kalam. Satu sifat harus pada Allah Taala, fi'lu mungkin dan antarkuhu tu ijma', tak ada khilaf. Kalau atas kata cerita ma'nawiyah ma'ani pun saya dah sebut penjelasannya sekali lalu. Kalau dengan sebab pemenafian ma'ani itu menafi ma'nawiyah, kafir tanpa khilaf walaupun satu daripada 13. Sebab Nabi Rasul siddiq, amanah, tabligh, batanah, nafi satu je daripada 4 tu, kafir tanpa khilaf, murtad tanpa khilaf, wajib syahadah lain. Konsep yang macam tu nya besar, masyarakat kita punya cuai mengaji boleh bolos akidah itu. Bayangkan saya buat. Kalau bab ketuhanan tu boleh bolos akidah sampai ada orang kata mengaji sifat 20 ni falsafah Yunani. Sifat 20 ni mengarut. Mengarut tu maksudnya dia kata Allah wujud itu adalah mengarut, tak kafir tu. Saya buat misal, contoh. Tu yang kata salah besar tu pasal ijma' ulama tu. Dengan dalil akli nakli. Itu juga siddiq, amanah, tabligh, batanah, ada dalil akli dan nakli. Mengengkar walaupun satu, kufur tu, murtad tu. Nah, tapi dalam masyarakat kita boleh bolos akidah Nabi Adam buat dosa. Bayang tak? Nabi Ibrahim tercari-cari Tuhan. Bayang tak? Ada orang kata macam tu. Ada orang kata Nabi Muhammad ni mak kapung kan. Ada orang cakap itu. Bab ketuhanan lu ada orang kata apa? Ada orang kata Allah ni kalau dia nak buat isteri, ikut dia nak buat, dia kuasa.
Dia akan buat isteri yang layak dengan dia lah. Boleh bolos dalam akidah macam tu. Ada orang boleh kata, saya ni Rasul untuk orang Melayu. Pasal Melayu tak ada Rasul. Jadi untuk menamaikan orang Melayu ni, maka Allah Ta'ala telah nanti saya untuk jadi Rasul. Boleh bolos akidah. Lepas Nabi Muhammad ada orang mengaku jadi Rasul Melayu. Satu isu dulu apa? Bukan saja jadi Rasul Melayu, Tuhan Harun. Cuma kalau ikut pasal ada orang yang kenal kat sini. Siapa dia? Yang kata orang yang dituduh sebagai Tuhan Harun tu mengaji dulu, saing dia. Saing, kalau tak panggil saing lah, kawan dia mengaji di Mesir dulu. Panjang tu kalau saya sebut tu. Tapi Arus kata macam mana? Tuhan Harun. Agak-agak betul ke memang dia mengaku Tuhan? Kita pun pelik, macam mana dia boleh kata dia Tuhan? Kalau Ayah Pin memang cakap macam tu. Tapi Tuhan Harun tu, tapi sebar satu Malaysia cerita Tuhan Harun. Tak pernah pun kata dia duduk dengar, dia duduk cerita mengajar, mengarut, tak bisa dengar pun. Apa Kelantan ni? Kelantan tak? Orang Kelantan. Tak tahu, cerita banyak lagi. Saya punya maklumat takut tak betul lah. Saya tak ingat cerita satu-satu tu. Tapi ada orang yang kenal dia, kawan dia, yang kami sini. Kami punya teamwork, bahasa teamwork Hajari punya kenal, saing dia, kawan dia dulu, ngaji Mesir dulu, orang baik, orang mulia, ada bisnes, himpun duit juta-juta untuk tu, di atas kata dia punya pembangunan ekonomi dia tu maju tu. Ada orang asal dengki ke dia, tuduh dia macam-macam, masuk tangkap balai pun duduk atas kursi roda dah kena injek dah. Macam tu lah. Banyak cerita tu lah nak sebut tu. Ada benda-benda perkara yang dirahsiakan apa-apa. Kacau sikit. Pasal nak mengiyakan ada orang mengaku dia kata dia Tuhan tu, jaga sikit. Macam dululah cerita-cerita apa Memali apa kata saya duduk Kelah Hulu, saya tahu lah. Bukan jauh kan Memali tu. Dia kata ada ajaran sesat lah, ajaran sesat apa, kawan tu duduk mengajar. Istilahnya macam memondok kan lah. Ajar berakidah macam ni, syariat macam ni, Nabi Rasul macam ni, pegangan kita dengan Islam macam ni, tegakkan syariat macam ni, cintakan agama macam ni. Bila dicerita agama Islam betul-betul tu, bercanggah lah dengan arus perdana. Arus perdana mana pula? Dia bukan nak kira cerita Islam, dia kalau boleh nak plural kan, pahaman ketuhanan ni. Semua agama adalah sama, semua hak agama sama rata. Bila ada orang macam tu, dah dianggap dia sebagai penjenayah lah. Penjenayah dengan dasar kerajaan, tapi bukan penjenayah dengan Tuhan. Sikit saya sebut isu-isu macam tu. Apatah lagi Pak Rasulullah kan ada macam tu. Jadi di atas kata siapa tolak ijma' ni boleh jatuh kufur. Jawab dia sebut. Maka barang siapa i'tiqad atau berkata. Okay. I'tiqad satu hal. Satu lagi, kata-kata pun dah masalah. Pasal antara sebab boleh jadi murtad apa dia? Perkataan. Antara jadi murtad apa lagi? I'tiqad. Antara jadi murtad ialah perkataan, perbuatan, i'tiqad. 3 bab ni boleh jadi murtad. Ada sebahagiannya kita pernah belajar kitab dulu. Kalau tak ada tengok balik. Ada peluang ngaji lain kan? Kalau tak bisa dengar sebab boleh jadi murtad ni 3. Jadi tak i'tiqad satu hal, dia memang i'tiqad Nabi Rasul buat dosa. Yang ni dia tak i'tiqad, tapi mulut dia kata Nabi Adam berdosa. Salah lah tu. Jadi barang siapa i'tiqad atau berkata, dia kata apa? Mana-mana Rasul khianat, buat yang Tuhan tegahnya, nescaya siapa kata macam ni jadi kafir orang ini. Na'udzubillahi min dzalik. Kaedah kita bila sebut kafir murtad ni, doa banyak-banyak. Na'udzubillahi min dzalik. Apa maksudnya? Kita berlindung dengan Allah Ta'ala daripada perbuatan murtad. Pasal apa masalah murtad? Pasal murtad, mati dalam keadaan murtad, mati dalam keadaan kufur, mati dalam keadaan salah akidah, masuk neraka kekal abadi selama-lamanya. Na'udzubillah. Kita masalah kita jadi macam ni, apa dia? Jahil, bodoh, tak erti apa benda jadi murtad tak murtad. Dia tak tahu benda tu jadi murtad, sedangkan itulah dia i'tiqad, itulah dia duk cakap, itulah maklumat yang diterima oleh benda masyarakat.
Dia kata Nabi Adam berdosa. Walaupun dia tak keluar satu kenyataan khas, dia kata macam ni. Nabi Adam ni khianat dengan Allah Ta'ala. Sekali pun dia tak sebut itu. Nabi Adam ni tak amanah Nabi Adam ni khianat. Sekali pun dia tak cakap macam tu. Tapi Nabi Adam berdosa makan bakhuli, kena halau telanjang bogel. Ayat tu pun dah teruk lah. Ayat telanjang bogel tu pun dah teruk lah. Maksud apa? Tak ada langsung satu perkataan untuk hormat pada Nabi Adam. Kata keluar dengan keadaan tak berpakaian, tu hormatlah sikit bahasa tu. Pula tu pasal ada benda saya dah sebut. Nak sebut pun tak gamak tau. Ada orang sebut selama je. Yang tu. Jagalah. Ini mana perasaan kemuliaan yang Nabi Rasul ni, mereka lebih tinggi daripada malaikat walaupun serendah-rendah Nabi. Kita ni yang tak apa tabat tak tahu, nak sebut Nabi dengan keadaan memperhina, memperlekeh, ada nada untuk memperkecil dan menjatuhkan martabat mereka dengan membahasakan dosa dari mereka. Nanti tak? Hati-hati. Hati-hati. Pasal ramai sangat ni. Saya dengar. Kalau budak-budak ni dah serah hasil ramai, alhamdulillah. Nak cerita apa? Kalau ada kesempatan lah esok dengar YouTube ke apa, pergi saja cari YouTube Nabi Rasul jangan. Tuan-tuan dengar siapa duk mengajar, tengok dia cerita bab Nabi Rasul, ada cerita-cerita Nabi Rasul, dengar apa hati. Kadang cerita bagus ujung-ujung Nabi pun buat dosa lah. Khasnya Nabi Adam, jaga na'udzubillah min dzalik. Jadi hati-hatilah bab tu. Jadi kita belajar ni, kita ambil kisah Nabi Adam yang betul-betul macam mana para ulama ni cerita ni, dia cerita melawan arus daripada kebanyakan orang faham. Hatta jangan kata orang awam, ustaz-ustaz pun ramai kata Nabi Adam dosa. Kalau ada peluang lah mengaji kat masjid, kat surau tak percaya, dengar saya sebut, pergi tanya ustaz, Nabi Adam keluar daripada syurga pasal apa? Berdosakan Nabi Adam, sedangkan Nabi Adam ni maksum. Tengok dia sebut, kita dengar dia sebut. Saya bukan saja Nabi Adam, semua Nabi Rasul maksum ustaz kan. Untuk Nabi Adam keluar daripada syurga sebab dosa ke? Tak boleh jawab. Kalau dia boleh sebut macam mana kita sebut, Nabi Adam sebenarnya tak berdosa. Makan bakhuli itu bukan benda berdosa. Pasal apa? Dia boleh cerita satu-satu. Yang ni adalah nampak rupa dosa. Larangan tu bukan larangan sebenarnya, dia ialah pilihan. Nak cari ada orang mengajar macam tu bukan senang. Dengar saya sebut. Tak percaya? Nanti ada peluang pergi masjid ke mana-mana ke tengok orang ni jadi imam ke, baca khutbah khatib Jumaat ke contoh, ngending dia, assalamualaikum pakcik. Pakcik ni khatib Jumaat tadi kan, imam ke? Imam. Dapat toleh jadi imam lah. Saya nak tanya sikit, ada muskil boleh? Tanya. Nabi-Nabi Rasul semua masuk pakcik kan. Nabi Adam ni keluar dari syurga dia tak? Berdosa ke Nabi Adam? Dia boleh makan buah khuldi tu pasal kena tipu dengan syaitan ke pakcik? Tanya tengok. Tanya tengok. Dengar nak cakap apa. Tapi jangan bau tumbuk kan dia. Dengar. Tujuan saya semua dengar. Kalau dia kata berdosa, bagi soalan-soalan kat dia. Nabi ni berdosa pakcik. Nabi Adam boleh tipu dengan syaitan dia. Tambah bagi soalan cepu mas kat dia. Nabi Adam kena tipu dengan syaitan pakcik rasa-rasa pakcik pernah kena tipu dengan syaitan. Saja bagi ayat-ayat gitulah. Mesti melengung dia. Kamu ni belajar dengan siapa ni? Duduk pondok ni. Saya pun duk ajari. Padahlah ustaz tu memang macam tu. Dia kata. Saja saya tu, saya tambah pusing saya lah. Ya. Allah. Saya kalau mengajar tempat lain pun saya kawal itu. Dan perkataan saya itu memang telah diakui. Ada orang kata betul Ustaz. Hatta ustaz-ustaz kita dengar famous yang masyhur di Malaysia ni pun kita dengar kalau cerita buat Nabi Rasul, tengok cerita punya bagus, sampai buat Nabi Rasul ni out. Tak usah. Hatta cerita Nabi Adam. Elok saya sebut. Hanya beberapa orang aja yang istilahnya tutup guru yang bila cerita Nabi Adam ni, kalau tanyalah Nabi Adam ni buat dosa-dosa, dia akan keluarlah hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Orang yang memang lengkap pengajian ni saja akan keluar kenyataan-kenyataan tu. Kalau takat mengaji, ngaji sekat tiang duk cerita akhir zaman aja, contohlah kan. Sorry saya punya bahasa tu siapa, saya tak ada niat nak kata-kata apa-apa. Walaupun popular ceramah, tengok ceramah dia bilion-bilion juta-juta orang,
tapi rupanya akidah bab Nabi Rasul out. Pasal dia faham Nabi Rasul dosa. Ya. Walaupun ramai orang teruja dengan ilmu dia, dengan apa kata-kata dia, penyampaian dia, kisah dia, pendedahan dia tentang akhir zaman apa seumpama dajjal ke apa, tapi bila cerita Nabi Adam, ya kan? Nabi Adam buat dosa. Kacau. Hati-hati dengar itu. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf, i'tiqad wajib bagi segala rasul dua, tabligh ma umiru bi tablighi. Wallahu a'lam. Itu dulu. Bab tabligh pula. Sifat ketiga. Ada soalan? Yang kata melawan ijma' hukum sebab dia masuk dalam syariat itu. Ya. Benda yang telah diijma' ni ghalibnya dia termasuk dalam syai' maklum fid din bil darurah. Kalau saya tanya gini tak, atas soalan kata adakah dia termasuk dalam syai' maklum fid din bil darurah? Kalau saya tanya mudah. Sifat Nabi berapa? Sifat wajib? Sifat Nabi dengan Rasul berapa sifat wajib? Sifat Allah berapa? 20. Rasul berapa? 4. Cuba sebut. Siddiq mana? Berapa tahun? Bukan 90 tahun lah. Udah kecil 9 tahun. Siddiq mana? Tabligh patonan. Syahid maklum bid darurah. Terlalu masyhur sangat orang tahu. Saya tak rasa itulah, tapi main orang Melayu main versi generasi belakang ni yang jadi bengong tak kerti belajar tu. Tu dah syahid maklum fiddin bid darurah ni pun tak kerti. Mengucap kalimah syahadah pun tak kerti. Tu tak payah tanya apa lah. Yang tu macam mana pun ijma' atau tak ijma', walaupun dia tak tahu ke apa, ghalibnya benda ijma' ni ialah syahid maklum fiddin bid darurah. Khas ni saya nak guna sikit yang kata ramai dah orang yang syahid maklum fiddin bid darurah ni dia pun dia tak faham rukun Islam, rukun iman, akidah dengan Nabi Rasul, siddiq, amanah, tabligh, fatanah ni pun tak tahu. Ya, saya nak gunakan sempena bulan kemerdekaan ni. Kalau dalam Facebook, dalam WhatsApp pun ada rasanya yang sebuah video ni. Video apa? Video ada satu orang Dr. Muramah tunjuk peta Malaysia, duduk tepi jalan. Pakcik rakyat Malaysia je, warga negara lahir tahun berapa tahun dah duduk Malaysia. Pakcik boleh tunjuk tak mana negeri Terengganu? Gambar peta ni, peta Malaysia ni. Negeri Terengganu, sini kot dia tunjuk Johor. Ya, ada muzik bunyi kan. Ya Allah, duduk Malaysia, warga negara Malaysia, peta Malaysia tak kena. Ya Allah, astagfirullah. Tapi tak payah astagfirullah lah. Saya kata macam ni, biasalah peta Malaysia. Itu kan. Tapi aib lah. Ni Bangla ke apa Malaysia ni? Kalau Bangla tu saya tanya. Titok Bangla pandai lagi. Okey, saya nak siapa? Bab kenegaraan tak tanya dalam kubur, tak ada bab akidah, tak ada masalah langsung dalam bab akidah. Tapi apa? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah tak tahu. Mengucap kalimah syahadah tak tahu. Makna kalimah syahadah tak tahu. Makna tauhid tak tahu, syirik tak tahu, kufur tak tahu. Benda ni nak jadi apa ni? Adalah orang Islam tak sembahyang pula tu. Tapi macam mana pun dah tetap ijma' ialah ijma'. Walaupun tak ada orang tahu dah, dia masih still di atas mazhab dia ijma'. Menafi ijma' adalah kufur. Cuma kalau ada orang dia tak nafi, dia kata apa, siddiq, amanah dia tak tahu, nisbah dia tak tahu, berdosa besar. Tapi kalau menafi, itu bahaya. Hatta saya kata gini, kalau kita tanya dia berapa sifat wajib Rasul, siddiq, amanah, tabligh, fatanah, dia boleh sebut 4. Betul. Tapi Nabi Adam keluar daripada syurga pasal apa? Pasal dosa lah. Satu je dosa dia buat, dia keluar langsung daripada syurga. Macam, okey lah. Disebut siddiq, amanah, tabligh, fatanah, tapi pahaman dia Nabi Adam buat dosa. Okey ke KO? Dia membatalkan apa disebut siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Pasal dia tak faham siddiq, amanah, tabligh, fatanah, kontradik antara amanah dengan Nabi Adam buat dosa. Batal akidah.
Bahaya ni kan. Satu, mana bahaya lagi? Pandemik COVID kan, pergi soalan itu ke rosak akidah. Rosak akidah. Sepatutnya tanya tepi jalan polis tu, bukan tanya dah 2 dos belum? Berapa sifat Rasul? Wajib apa? Okey, boleh jalan? Sila. Berapa sifat wajib Allah Ta'ala? 13. Puasa syahari je? Ya, okey, jalan. Di mana Allah? Allah Ta'ala. Betul. Okay. Ni mak ayah Nabi ahli neraka ke ahli syurga? Oh, ahli neraka. Berarti tepi jalan. Di mana? Doa. Saman terus. Siapa? Rosak akidah. Ini tu. Tak ambil vaksin boleh? Harus. Okey. Betul macam tu kan? Ni tak ambil vaksin. Nanti biarkan. Patah dia lah. Dia pula. Jadi benda-benda yang rosak akidah tak ada orang ambil berat. Benda yang rosak akidah tu hak tu pula lepas-lepas. Panjang lah. Zaman kita ni memang mencabar kita lah. Baik, rasa saya jawab isu ijma' itu. Walibnya ijma' ni benda yang syait maklum fiddin bidururah. Kalau tak maklum fiddin bidururah pun, kaedah saya pernah ajar kalau saya ajar tauhid, bila tak reti bab agama, don't open your mouth about it. Fas'alu ahla zikri in kuntum ta'lamun. Ahli zikri tu bagi kenal elok siapa dia, orang yang pakar dalam bab ilmu. Macam dia sebut pakar dalam bab kesihatan, WHO bukan pakar, itu Yahudi bukan pakar. Pakar masih rujuk pada ulama' rabbaniyin. Yang pakar zahir batin. Perubatan bukan vaksin saja. Vaksin harus salah satu ikhtiar. Kenapa mewajibkan hanya satu ikhtiar dengan vaksin, sedangkan ramai yang mampu dengan vaksin pun ada? Kenapa menafikan ikhtiar yang lain? Sikit persoalan-persoalan itu kan. Okey. Lain? Ya. Oh, biasanya kalau ijma' ni dia memang ada dalil Quran, dia memang akan ada hadis, dia ijma' surely ijma', dan kias kita pun dah jumpa bab kias mantiqi memang ada. Pasal keempat-empat ni selalunya dia akan istilahnya synchronize antara satu sama lain. Takkan ada yang sabit dengan Quran hadis yang memang dalil dia dialah qat'iyah yang menyalahi ijma', takkan ada. Yang menyalahi kaedah kias, kaedah mantiqi, takkan ada. Bila sebut Quran macam ni, mesti ada hadis macam ni. Empat ni biasanya synchronize. Dan tu kot synchronize, faham? Apa bahasa lain? Segera. Seiringan. Dia tak akan bercanggahnya. Tu, tak akan bercanggah sama sekali antara Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Tak akan bercanggah. Contoh kalau kata ijma' mengatakan wajib sifat, contoh sifat mengaji, sifat dulu, sifat 20, kalau ringkas 13 sifat ni wajib dengan ijma'. Dia takkan klaimnya dengan Quran hadis. Cuma ada popok bodoh tu saja yang dia kata Nabi tak pernah ajar sahabat sifat 20 ataupun 13. Yang ni Abu Hasan Asy'ari memang tak pernah sebut secara angka 13. Tapi Rasulullah ajar tak? Allah wujud tak? Allah kidam tak? Semua 13 tu kalau tanya sahabat lah, sahabat mengaku tak? Sabit tak 13 tu? Dengan ijma'. Jadi tu kata dia mesti synchronize, mesti siringan. Takkan ada percanggahan sama sekali. Dia takkan khilafi nas, Quran, akal, bahkan mutabik dengan akal. Mutabik dengan qiyas, mutabik dengan ijma', mutabik dengan semua ahli ulama, mutabik dengan Quran yang mutabar, kaedah-kaedah nasih, mansukh, mutlak, mujmal, pasal. Yang masalah ni macam mana? Ada orang kadang kondon menggunakan Quran, hadis, sebahagian Quran hadis dia hujah. Dia tak ambil semua. Sebahagian daripada pendapat dia ambil pendapat-pendapat terpencil itu. Itu masalah. Itu jawab soalan. Sebab lama yang kisah Nabi Adam tadi, kalau dia tak pernah jumpa versi dan cerita yang Nabi Adam tak berdosa tu. Lepas tu
duduk pegang yang Nabi Adam berdosa. tu, macam mana jatuh murtad. Kalau memang soalan tanya mereka tak pernah dapat version cerita Nabi Adam tak berdosa tu kan, Allah, berdosa besar. Kita belajar awal-awal kitab, wajib usuli orang Islam mesti jaga akidah dia supaya tetap dalam Islam dan jangan ada benda yang membatalkan Islam. Wajib apa? Usuli. Kalau dia kata saya tak tahu Nabi Adam, saya tak boleh nak komen, okey. Ada orang kata Nabi Adam berdosa, macam tak berkena je, alhamdulillah dia Hanif. Kita pun berdosa, kita sebut berdosa pun, maka takkan Nabi berdosa. Tak boleh terima. Betul ke? Nabi Adam keluar daripada syurga pasal dosa ke? Contoh kan, okey, dia jiwa dia tu Hanif, best. Tapi kalau keluar kita ada sini, ni pasal Nabi Adam lah. Yang tu rasa saya memang tak ada ragu tu, kalau mati masuk neraka kekal abadi. Pasal apa? Tak ada langsung hormat dan respect dengan Nabi Adam, dengan Nabi dan Rasul. Ya tu. Yang di atas kata kalau tak pernah dapat version ni dosa besar tu satu, bahkan dikhawatiri boleh batal iman. Pasal apa? Tak ada akidah dengan Nabi Rasul, satu. Yang keduanya, apatah lagi jika memang mereka memperlekeh-lekehkan, mereka memang merendah-rendahkan, yang tu paling ketara kan, merendah-rendahkan dan menjatuhkan martabat Nabi Adam. Yang tu memang tadi khilaf kan. Adapun di atas sebab jahil, satu lagi disebut. Kalau kata jahil tak pernah belajar, dosa tu sangat besar. Bahkan di atas tak yakin, tak boleh isbatkan Nabi ni memang mereka adalah maksum. Dia bahaya dalam kita. Dia bahaya. Kita ada belajar dalam matanya iman dia taklid macam ni, dia tardid. Imanuhu lam yakhlu min tardid. Baik. Macam mana buat ketuhanan? Tuhan kamu siapa? Allah. Betul ke Allah? Macam itulah saya dengar pada kecil. Wah. Tak boleh nak isbatkan Allah Ta'ala tu. Memang dia tak nafikan Allah Ta'ala, tapi dengan yakinnya nak isbatkan Allah Ta'ala tu tak ada. Macam mana masalah dalam bab kerasulan, masalah bab ketuhanan pun serupa. Meninggalkan belajar sampai tak boleh isbat dan yakin sungguh pada Allah Ta'ala ni. Tak boleh istilahnya sedar kan Allah Ta'ala. Bahkan lali manglai lalai lali. Betul ke Tuhan kita Allah? Macam itulah orang sebut. Masya Allah. Na'udzubillah. Jadi bab Rasul, kalau sampai ada benda-benda yang boleh menyebabkan tu, benda-benda yang istilahnya membelekeh, memperolok, memomok, menjatuhkan martabat Nabi Rasul, khasnya membahasakan mereka ni buat dosa, salah, silap, halau pada syurga, bahasa pula begitu menjijikkan, keluar daripada syurga dengan bahasa macam ni tu, semua tu cukup merisaukan kita lah. Itulah bahasanya. Jadi kaedah kita apa? Banyaklah dakwah, ngajilah pandai-pandai, esok ceritalah akidah yang sahih pada orang ramai. Apa dia? Sharing is caring. Saya buatlah nak cerita yang betul. Betul lah. Saya jawab soalan. Dia berdoa, dia ada. Sebelum dia makan putih, dia pakai sebuah jadi dia sayang dia. Sebenarnya dia pun maknanya bukan satu versi lagi dia ada takut takut. Maksudnya ada dua benda, satu proses, dua dia bukan makan. Jadi dia sayang isteri, dia pun korban makan juga. Nabi Siti Hawa sampai kat bawah, Nabi Adam sampai kat tekak, keluar dari situ, tu yang jadi halkum gitu. Siti Hawa sampai jadi payudara gitu. Ada cerita macam tu. Takut benda bini makan, dia pun makan. Semua ayat tu jaga. Dia ada istilah memburukkan. Dan pula tu cerita tu main mana? Cerita yang suruh dengar, belajar tak sampai. Cerita yang merepet yang nampak. Jagalah. Jadi yang bila tak faham betul tu yang kita tak ada kayu kuat. Version cerita pula main version. Ni pun kalau kita minta pandangan lah, contohlah. Orang tengok live pun ramai kata lah gitu kan. Cuba share tengok, kami nak dengar apa cerita yang selama ni pernah dengar kisah Nabi Adam. Lempar kami tau, nak dengar je. Nak dengar, nak tahu. Sepanjang selama ni pernah dengar ke apa ke, baca ke dalam buku-buku, tambah boleh sebut buku siapa penulis ya. Lagi kami suka nak tahu tu. Kita bukan rajin dengar orang kan.
nak dengar apa lagi version cerita yang merepek dengan Nabi Adam. Kot kita boleh buat satu penjagaan, istilahnya apa, bagi take alert sikit cerita-cerita macam ni, bahaya. Tambah kata Nabi Adam tak pasal makan, pasal isteri dia makan, pasal apa? Takut bini. Ayat takut bini tu ada masalah. Queen control lah. Nabi Adam pun queen control. Ini ayat nak mempelekehkan Nabi Rasul. Jagalah. Patutnya cerita-cerita macam ni takkan keluar patutnya kalau orang Islam. Kalau orang Islam dengar pun, kalau ada akidah macam mana? Awak cerita hamplet dengan dia, Nabi Adam queen control kau biar betul. Macam tu. Bahkan saya duk ngaji, tutup guru sebut kisah Nabi Adam ni, kita dengar best. Dia bab cinta kasih pada Nabi SAW. Kisah Nabi Adam ni dia bab cinta dan kasih pada Nabi Muhammad SAW. Kita pun sebenarnya disuruh cinta dan kasih pada Nabi Muhammad. Nabi Adam ni terlalu cinta dan kasih daripada Nabi Muhammad tu, dia sanggup hilangkan, korbankan nikmat syurga yang dia ada tu. Dia sanggup makan keluar daripada syurga semata-mata dengan sebab keluar tu barulah kebolehan untuk dapat anak dengan melalui Siti Hawa. Pasal syurga bukan tempat anak, dengan sebab tu melahirkan Muhammad SAW. Pasal apa makan? Kerana kasih dan cintanya Nabi kita dengan Nabi kita Muhammad SAW. Itu Nabi Adam. Kita umat Nabi Muhammad SAW. Kena kasih tak? Saya ngaji tok guru macam tu dia ajar. Alamak. Kantor kena tanya itu. Apa korban kita yang kita buat untuk Nabi Muhammad SAW? Selawat pun payah. Alamak. Terkedu tengok. Alamak. Baik. Di syurga ada benda jadi tunggah akan. Itulah. Surga. Boleh. Nanti kan. Quran sebut kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Itu cerita ahli syurga lah. Nanti ahli syurga, ayat-ayat ahli syurga macam itulah. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Cuma wala taqraba ada, tapi adakah larangan tu larangan haram? Jadi ada syariat ke halal haram dekat dalam syurga? Itu. Kalau ada persoalannya tu, okey, alhamdulillah. Maksudnya memang hanif lah bahasanya itu. Baik, saya jawab soalan itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillah.